Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4, bab 2, peningkatan tamadun. Di bawah tajuk kecilnya, Undang-Undang. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Baiklah, di bawah tajuk sumbangan dalam undang-undang, kita akan lihat 4 tamadun. Yang pertama Cina, yang kedua tamadun India, yang ketiga Rom dan yang keempat Yunani. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, undang-undang dalam tamadun Cina dahulu. Tamadun Cina menggunakan falsafah legalisme, iaitu undang-undang yang dilaksanakan dengan tegas. Ingat nak, tamadun Cina guna falsafah apa? Legalisme. Legalisme ni undang-undang yang tegas. Yang tu wajib ingat. Ingat, tamadun Cina guna falsafah apa? Legalisme. Legalisme ni undang-undang yang sangat tegas. Raja perlu memiliki kuasa yang utuh. Kesalahan dikenakan hukuman berat. Tiada belas kasihan dalam undang-undang, ianya bertujuan untuk mengawal tingkah laku manusia. Semua kesalahan dikenakan hukum apa? Hukuman yang berat. Ada belas kasihan tak? Tiada belas kasihan dalam undang-undang. Apa tujuannya? Untuk mengawal tingkah laku manusia. Jadi formula untuk undang-undang dalam tamadun Cina, Ramli berak tiada kawal. Okey, tengok penerangan formula. Ramli merujuk pada raja, persamaan pada sebutan RA di depan. Ramli, raja, iaitu raja perlu memiliki kuasa yang utuh. Berak merujuk pada berat, persamaan pada part huruf awal. BERA, berak, berat, iaitu semua hukuman dikenakan hukuman yang berat. Semua kesalahan dikenakan hukuman yang berat. Tiada merujuk pada tiada juga, iaitu tiada belas kasihan dalam undang-undang. Kawal merujuk pada mengawal. Mengawal berasal daripada perkataan kawal. Jadi kawal merujuk pada mengawal, iaitu mengawal tingkah laku manusia. Jadi ingatlah, tamadun Cina menggunakan undang-undang apa? Falsafah legalisme, iaitu undang-undang yang tegas. Apa formula untuk undang-undang tamadun Cina? Ramli berak tiada kawal. Ramli tu apa? Raja perlu memiliki kuasa yang utuh. Berak tu apa? Kesalahan dikenakan hukuman berat. Hukuman berat bagi setiap kesalahan. Tiada tu merujuk pada tiada belas kasihan dalam undang-undang. Kawal tu merujuk pada mengawal tingkah laku manusia. Okey, yang kedua kita lihat tamadun India. Undang-undang dalam tamadun India. Undang-undang dalam tamadun India menggunakan kitab Dharma Sastra. Kalau tamadun Cina tadi menggunakan apa? Falsafah legalisme, iaitu undang-undang yang tegas. Kalau tamadun India menggunakan kitab Dharma Sastra. Raja sebagai ketua dalam bidang perundangan. Jadi raja bertanggungjawab untuk memelihara kedaulatan undang-undang. Titah atau perintah raja dijadikan undang-undang yang wajib dipatuhi. Siapa ketua undang? Raja. Jadi raja kena memelihara kedaulatan undang-undang. Segala perintah raja menjadi undang-undang yang wajib dipatuhi. Okey, yang seterusnya golongan Brahmin merupakan golongan yang dominan dalam perundangan. Pasal apa mereka dominan? Sebab mereka golongan yang mahir dalam hukum hakam agama. Setiap kesalahan akan dikenakan denda. Denda bergantung kepada berapa berat kesalahan yang dilakukan. Tiang Asoka merupakan tiang batu di tepi jalan yang dijadikan sebagai tempat untuk mengukir undang-undang supaya mudah dibaca oleh rakyat. Tiang Asoka ni tiang apa? Tiang batu yang digunakan untuk mengukir undang-undang. Tiang batu yang digunakan untuk mengukir undang-undang ni dipanggil tiang apa? Tiang Asoka. Apa tujuannya? Untuk mudah dibaca oleh rakyat. Jadi tamadun India menggunakan undang-undang apa? Kitab Dharma Sastra. Tamadun Cina menggunakan apa? Falsafah legalisme. Okey, seterusnya kita lihat undang-undang dalam tamadun Rom. Ada dua undang-undang. Yang pertama, Hukum Kanun 12 ataupun Papan 12. Dan yang kedua, Undang-Undang Rom ataupun Kod Undang-Undang Rom, atau juga dikenali sebagai Undang-Undang Justinian. Baiklah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, Hukum Kanun 12 ataupun Papan 12. Papan 12 ni dipahat pada kayu. Sebab tu dipanggil papan. Pasal apa dipanggil papan? Sebab undang-undang dipahat pada kayu. Dan kayu tersebut diletakkan di tempat awam untuk dibaca oleh rakyat. Hukum Kanun 12 ataupun Papan 12 ni undang-undang dia dipahat di mana? Dipahat di kayu. Kemudian diletakkan di mana? Di tempat awam, bertujuan untuk mudah dibaca oleh rakyat.
Okey, yang kedua adalah Kod Undang-Undang Rom ataupun Undang-Undang Justinian. Antara cabang Undang-Undang Rom adalah yang pertama Undang-Undang Sivil, yang kedua Jenayah dan yang ketiga Natural. Ingat ada berapa cabang Undang-Undang Rom? 3 cabang, Sivil, Jenayah, Natural. Okey, kemudiannya kita lihat prinsip Undang-Undang Rom. Ada 4 prinsip yang utama, iaitu yang pertama, semua manusia sama di sisi undang-undang. Jadi sama aja semua manusia di sisi undang-undang. Yang kedua, berat hukuman bergantung kepada kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, seseorang tidak bersalah sehingga terbukti bersalah. Tidak bersalah selagi tidak dibuktikan bersalah. Dan keadilan kepada setiap individu. Jadi formula untuk prinsip Undang-Undang Rom adalah sama berak tidak adil. Okey, tengok perangan formula. Sama merujuk pada sama juga, iaitu sama di sisi undang-undang. Semua manusia sama di sisi undang-undang. Berak merujuk pada berat, iaitu berat hukuman bergantung kepada kesalahan yang dilakukan. Tidak merujuk pada tidak bersalah sehingga terbukti bersalah. Adil merujuk pada keadilan kepada setiap individu. Jadi formula untuk prinsip Undang-Undang Rom, sama berak tidak adil. Sama merujuk pada semua manusia sama di sisi undang-undang. Berak merujuk pada berat hukuman bergantung kepada kesalahan yang dilakukan. Tidak merujuk pada tidak bersalah sehingga terbukti bersalah. Adil merujuk pada keadilan kepada setiap individu. Jadi formula untuk prinsip Undang-Undang Rom, sama berak tidak adil. Jadi kita ulang balik. Tamadun Cina menggunakan falsafah legalisme, iaitu undang-undang yang tegas, iaitu Ramli, berak tiada kawal. Tamadun India pula menggunakan kitab Dharma Sastra. Kemudiannya Undang-Undang Rom pula ada 2 undang-undang, iaitu Papan 12 dengan Kod Undang-Undang Rom ataupun Undang-Undang Justinian. Dia punya formula untuk prinsip Undang-Undang Rom, sama berak tidak adil. Okey, last sekali kita lihat undang-undang dalam tamadun Yunani. Dalam tamadun Yunani, Dewan Perhimpunan ditugaskan untuk menggubal undang-undang. Siapa menggubal undang-undang tamadun Yunani? Dewan Perhimpunan. Plato mengemukakan buku yang bertajuk Republik berkaitan dengan kepentingan undang-undang. Dalam bukunya menyatakan 2 perkara yang penting. Yang pertama, negara harus diperintah oleh falsafah. Negara harus diperintah oleh siapa? Ahli falsafah. Pasal apa ahli falsafah? Sebab mereka ini cekap dalam menggubal undang-undang. Jadi tamadun Yunani dalam bidang perundangan ada 2 perkara yang penting. Yang pertama, ada berapa perkara penting? 2 perkara penting. Yang pertama, undang-undang digubal oleh Dewan Perhimpunan. Kemudiannya Plato mengeluarkan buku bertajuk Republik, menyatakan bahawasanya negara harus diperintah oleh ahli falsafah. Kerana apa perlu diperintah oleh ahli falsafah? Sebab ahli falsafah ni pakar ataupun cekap dalam menggubal undang-undang. Jadi kita ulang balik. Apa undang-undang dalam tamadun Cina? Menggunakan falsafah legalisme, iaitu undang-undang yang tegas. Jadi formulanya Ramli, berak tiada kawal. Kemudiannya undang-undang tamadun India pula menggunakan kitab Dharma Sastra. Undang-undang tamadun Rom ada 2, iaitu undang-undang Papan 12 dengan undang-undang Justinian ataupun Kod Undang-Undang Rom. Dia punya formula prinsip-prinsip, sama berak tidak adil. Last sekali, undang-undang tamadun Yunani ada 2 perkara kena ingat. Yang pertama, Dewan Perhimpunan ditugaskan untuk menggubal undang. Kemudiannya Plato mengeluarkan buku Republik yang menceritakan bahawasanya negara harus diperintah oleh ahli falsafah. Kerana apa? Kerana ahli falsafah ni cekap dalam menggubal undang-undang. Okey, seterusnya kita lihat analisis kekerapan bab 2 untuk Otas 2 dalam SPM 2010 sampai 2020 ulangan. Tengok warna oranye tu adalah SPM sebenar, warna kelabu di bawah tu adalah SPM ulangan. Tengok SPM sebenar loh yang warna oranye. 2010 tak ada, 11 tak ada, 2012 tak ada, 2013 tak ada, 2014 naik struktur, 15 esei, 16 struktur, 17 tak ada, 18 tak ada, 19 naik struktur, 2020 berkemungkinan akan naik esei. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk dia dalam bab 2 tingkatan 4 ini. Okey, tengok SPM ulangan warna kelabu bawah tu. 14 ulangan tak ada, 15 ulangan tak ada, 16 ulangan tak ada, 17 ulangan nak struktur, 18 ulangan nak struktur, 19 ulangan nak struktur, 2020 ulangan tak ada. Jadi bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni, iaitu Januari 2021 ni, cikgu ulang balik.
dia punya analisis trend untuk soalan SPM bagi bab 2, 3, 5 ni. Tengok yang warna oranye tu. Cikgu ulang dia punya trend tu. Tak naik, tak naik, tak naik, tak naik, 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 tak naik, tak naik, naik. 2020 berkemungkinan sangat besar akan naik. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk dalam bab 2 tingkatan 4 ini. Okey, seterusnya kita lihat analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2020 ulangan baru-baru ni. Tajuk apa kita belajar tadi? Undang-undang. Setakat hingga hari ini daripada 2010 sampai 2020 ulangan tak pernah langsung ditanya lagi tajuk tentang undang-undang. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat tajuk undang-undang ni. Sebab apa? Berkemungkinan sangat besar akan naik pada tahun 2020 ni, iaitu Januari 2021 ni. Sebab apa? Sebab 10 tahun dah tak tanya tajuk ini. Jadi tolong bagi perhatian, hafal semua undang-undang dalam setiap tamadun yang ada. Okey, kita lihat contoh soalan struktur markahnya 244. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, nyatakan dua cabang undang-undang Rom. Apa kehendak soalan? Dua cabang undang-undang Rom. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Ada. Jika ada, nak jawab macam mana? Jawab terus, tak perlu buat ayat. Jadi 1 Roman tulis terus undang-undang sivil, 2 Roman undang-undang jenayah. Ada lagi tak? Ada satu lagi, iaitu undang-undang natural. Jadi boleh tambah 3 Roman di bawah tu, undang-undang natural. Dalam sejarah digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Jadi bagi jawapan lebih, tak salah pun dalam sejarah. Okey, soalan B dia tanya, jelaskan prinsip undang-undang dalam tamadun Rom. Apa kehendak soalan? Prinsip undang-undang dalam tamadun Rom. Ada formula tak? Ada apa formulanya? Sama, berak, tidak adil. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka pandainya. Jadi ambil balik pembuka soalan. Prinsip undang-undang dalam tamadun Rom ialah semua manusia sama di sisi undang-undang. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma. Berat hukuman bergantung kepada kesalahan yang dilakukan. Lepas kedua, ketiga, seseorang tidak bersalah sehingga terbukti bersalah. Lepas ketiga, keempat, keadilan kepada setiap individu. Okey, kemudiannya soalan C. Dia tanya, pada pendapat anda, apakah kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara? Apa kehendak soalan? Kepentingan undang-undang. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka pandainya. Jadi ambil balik pembuka soalan. Kepentingan undang kepada sebuah negara ialah dapat menjamin keselamatan rakyat. Titik. Penanda wacana cikgu ajak guna number. Jadi kedua, koma. Mengekalkan keharmonian hidup bermasyarakat. Lepas kedua, ketiga, mempertahankan agama daripada dicemari. Keempat, membanteras jenayah dalam negara. Boleh lagi tak tambah jawapan lain? Boleh lagi. Bubuh lagi. Kelima, negara menjadi aman. Keenam, tiada berlaku gejala rasuah dalam pentadbiran negara. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 488. Baiklah, kita lihat satu persatu soalan A dulu. Soalan A ditanya, tamadun awal Cina mempunyai sistem perundangannya yang tersendiri. Terangkan sistem perundangan tersebut. Apa kehendak soalan? Sistem perundangan dalam tamadun Cina. Ingat lagi tak, tamadun Cina menggunakan undang-undang apa? Falsafah legalisme, iaitu undang-undang yang tegas. Ada formula tak? Undang-undang tamadun Cina ada apa formulanya? Ramli, berak, tiada kawal. Okey. Seperti biasa, soalan esei wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka soalan. Tamadun awal Cina mempunyai sistem perundangannya tersendiri, iaitu menggunakan falsafah legalisme. Titik. Penanda wacana yang cikgu ajak guna number. Kedua, koma. Undang-undang dilaksanakan dengan tegas. Lepas kedua, ketiga, raja perlu memiliki kuasa yang utuh. Lepas ketiga, keempat, kesalahan dikenakan hukuman yang berat. Kelima, tiada belas kasihan dalam undang-undang. Ada lagi tak? Ada lagi satu. Ingat balik formula. Ramli, berak, tiada kawal. Ya, kawal tu apa? Lepas kelima, keenam. Undang-undang tamadun Cina bertujuan untuk mengawal tingkah laku manusia. Okey, kita lihat soalan B. Soalan B dia tanya, jelaskan tentang sistem perundangan dalam tamadun India. Apa kehendak soalan? Sistem perundangan dalam tamadun India. Ingat lagi tak, tamadun India menggunakan kitab apa? Kitab Dharma Sastra.
Okey, seperti biasa untuk jawab soalan esei mesti ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka soalan. Sistem perundangan dalam Tamil India ialah Kitab Dharma Sastra. Titik, lepas titik penanda wacana cikgu ajak guna nombor. Kedua, raja ketua dalam bidang perundangan. Ketiga, raja bertanggungjawab memelihara kedaulatan undang-undang. Keempat, titah perintah raja dijadikan undang yang wajib dipatuhi. Kelima pula, golongan Brahmin, golongan yang dominan dalam perundangan. Keenam, mereka mahir hukum hakam agama. Ketujuh, setiap kesalahan akan dikenakan denda. Last sekali, ke-8, segala denda bergantung kepada berapa berat kesalahan yang dilakukan. Okey, last sekali kita pergi soalan kebat. Dia tanya, undang-undang dibina oleh masyarakat tamadun awal telah mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera hingga kini. Buktikan. Ya, buktikan apa? Buktikan undang-undang melahirkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Okey, untuk jawab soalan esei seperti biasa wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka soalan. Bukti undang-undang yang dibina oleh masyarakat tamadun awal telah mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera hingga kini ialah keselamatan negara terjamin. Huraiannya, hari ini kerana setiap kesalahan jenayah akan dikenakan hukuman yang setimpal. Contohnya, pembunuh akan dihukum gantung sampai mati. Kesannya negara menjadi aman dan bebas daripada jenayah. Untuk soalan kebat ni seperti biasa cikgu ajak mesti ada 4 perkara di ruangan jawapan. Yang pertama kena ada isi, yang kedua kena ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Yang ketiga kena ada contoh, yang keempat kena ada kesannya. Last sekali, macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan number. Bukti kedua, koma. Kegiatan ekonomi semakin berkembang pesat. Huraiannya, hal ini dapat menarik pelabur asing untuk melabur di dalam negara. Contohnya pelabur dari Jerman yang melabur dalam sektor petroleum. Kesannya dapat menambah pendapatan negara dan negara mampu mencapai status sebagai negara maju di dunia. Okey, akhir sekali cikgu nak menyampaikan berita gembira kepada para pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni, iaitu Januari 2021 ni, iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport sebagaimana dalam buku teks tingkatan 4 yang ada 10 bab dan buku teks tingkatan 5 yang ada 9 bab. Setiap bab ada tajuk-tajuk sport masing-masing. Harga bagi sebuah buku hanya RM1 sahaja. Bagi sesiapa yang berminat nak mendapatkan kedua-dua buah buku kena ada RM8. Kena ada RM2 sahaja. Jadi sesiapa yang ingin mendapatkan kedua-dua buah buku ini, minta WhatsApp Syazri di nombor 0137529209. Okey, hanya sekadar itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.